عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia Tuan Imam, barisan ahli jawatan kuasa Masjid Setia Alam, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk menunaikan, sekali lagi menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Moga Allah Subhanahu wa taala meneruskan semangat kita dan memberi kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan solat fardu secara berjemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala hingga kita berjumpa semula dengan Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini, seperti mana sebelum ini kita cuba untuk menyelusuri, untuk berkenalan dengan ciri-ciri yang dikira sebagai ciri-ciri yang ada dalam fahaman melampau, menyeleweng dan dikategorikan sebagai fahaman sesat, tuan-tuan. Walaupun kita tahu agama yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah agama yang suci, agama yang membawa umat manusia kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam semangat kita untuk memburu syurga Allah Subhanahu wa taala, dalam semangat kita untuk menambahkan amal-amal ibadah kita, wujudnya segelintir umat manusia yang mempotretkan diri mereka ni sebagai golongan agama ataupun golongan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebenarnya cara mereka ini sebenarnya bukannya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi menyelewengkan manusia daripada jalan yang sebenarnya. Oleh kerana itu, antara ciri-ciri yang pernah kita bincangkan sebelum ini, antara ciri-ciri yang kita dah bincangkan panjang lebar, antaranya adalah ciri ajaran yang menyeleweng ini adalah menolak akan Al-Quran itu sendiri, menolak Al-Quran, memperlekehkan hukum-hukum dalam Al-Quran, dia mempertikaikan tafsiran Al-Quran daripada ulama-ulama muktabar, seterusnya usaha gerakan menolak akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertikaikan bahawa hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita ini sebenarnya tak mungkin ia adalah hadis Nabi. Bukan itu saja, bukan sekadar menolak, tetapi mereka juga mula satu peringkat ataupun peringkat yang kedua memperlekehkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terkini yang kita lihat ramai sekarang ini, banyak ajaran-ajaran sesat yang berwajah dengan wajah ini adalah mendakwa atau pengasas kumpulan ini mendakwa bahawa dia adalah Nabi ataupun Rasul baharu, tuan-tuan. Ini antara ciri-ciri, tuan-tuan, yang kita sempat berbincang, sempat kita sama-sama bincang sebelum ini. Cuma pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah, saya ingin membincangkan ciri yang ketujuh, tuan-tuan, daripada ciri-ciri ajaran sesat, iaitu kuasa mengampunkan dosa. Antara modus operandi ajaran sesat ni juga, mereka suka
mempopularkan, suka memberitahu kepada pengikut-pengikutnya bahawa pengasas kumpulan ajaran ini ataupun beberapa leader-leader yang ada dalam kumpulan ini mampu untuk mengampunkan dosa. Ini antara yang biasa kita dengar. Malah ada beberapa ajaran-ajaran sesat yang didasari dengan modus operandi mengampunkan dosa ini telah difatwakan sesat oleh Jabatan Agama Islam Selangor, khususnya antaranya kumpulan Almas, kumpulan Ali Bapu dan sebagainya lah. Kerana mereka mendakwa bahawa sesiapa sahaja yang boleh menginfakkan harta mereka, siapa sahaja yang boleh mengeluarkan sejumlah wang yang mereka inginkan, maka dosa-dosa mereka akan diampunkan. Ini antara yang sering kali tuan-tuan kita dengar, dan walaupun benda ni nampak terlalu mudah sangat, tapi masih ramai lagi yang terpedaya tuan-tuan. Lebih-lebih lagi yang nak mula insaf tuan-tuan, dia nak mula insaf. Jadi nak mula insaf tapi berkenalan dengan jalan ajaran sesat ni, maka ketika itulah mereka seolah-olah merasakan ini jalan pintas untuk diampunkan dosa. Jadi bayar sejumlah duit, bayar sejumlah wang, maka segala dosa-dosa yang dilakukan akan diampunkan oleh guru tersebut. Sedangkan jadi perbincangan kita pada malam ini tuan-tuan adalah berkenaan dengan kuasa mengampunkan dosa. Jadi hujah mereka tuan-tuan ada kefahaman membawa ajaran bahawa insan tertentu mempunyai kuasa untuk mengampunkan apa jua dosa. Insan sebegini biasanya ialah pengasas ajaran yang diberi pelbagai gelaran yang menunjukkan kehebatan. Ada fahaman yang mempunyai konsep keampunan dengan pembayaran duit taubat. Dinamakan sebagai duit taubat tuan-tuan. Jadi ini antara modus operandi yang cuba mereka laksanakan tuan-tuan. Sedangkan kita tahu tuan-tuan dosa meninggalkan solat, dosa tidak mengeluarkan zakat, dosa melakukan dosa-dosa besar, contohnya dosa berzina, dosa berjudi, dan segala dosa-dosa yang pernah kita belajar sebelum ni tuan-tuan, tidak boleh diampun kecuali dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana makhluk yang boleh mengampunkan dosa kecuali Khaliquna, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tak boleh ampun dosa. Yang boleh mengampunkan dosa adalah pencipta kita sahaja tuan-tuan. Ini yang perlu kita letakkan sebagai asas tuan-tuan. Walaupun dia tuan guru macam mana sekalipun, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengampunkan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya mendapat keizinan Allah Subhanahu wa taala, barulah dosa-dosa tersebut akan diampunkan oleh Allah. Ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebagaimana yang berlaku kepada paman ataupun pak saudara Nabi yang bernama Abu Talib. Abu Talib ni antara insan yang paling hampir dengan Nabi, yang bukan sekadar hampir dengan Nabi, tapi setelah ayah Nabi meninggal, setelah ibu Nabi meninggal, antara yang dekat dengan Nabi, yang sayang Nabi selain daripada atuknya adalah pamannya yang bernama Abu Talib tuan-tuan. Abu Talib ni amat rapat dengan Nabi sehingga sampai satu tahap beliau menginfakkan anak dia sendiri, iaitu Ali, untuk dipelihara oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hubungan Ali dengan baginda Nabi SAW amat rapat tuan-tuan. Jadi sampai tahap begitu sekali tuan-tuan, apabila Abu Talib menghembuskan nafasnya yang terakhir, belum sempat melafazkan syahadah, perkara tersebut amat menyedihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi memohon pada Allah Subhanahu wa taala, apalah kiranya ya Allah,
kau ampunkanlah dosa pak saudaraku ini, ampunkanlah dosa Abu Talib. Siapa-siapa pun tuan-tuan kalau orang yang bukan sekadar mempunyai hubungan keluarga tuan-tuan tapi dia menzahirkan hubungan keluarga itu dengan mempertahankan Nabi dia tidak Islam tuan-tuan dia tidak Islam, dia tak sempat masuk Islam, tapi dia mempertahankan dakwah risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia menghembuskan nafas yang terakhir itu, amat memberi kesan kepada Nabi. Nabi amat sedih sehingga Nabi minta daripada Allah agar diampunkan dosa Abu Talib. Tapi apa yang Allah jawab? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya kamu wahai Muhammad tak mampu nak bagi petunjuk kepada siapa yang kau inginkan. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah mampu untuk memberi siapa yang dia inginkan tuan-tuan. Ini antara ayat yang sebenarnya tuan-tuan nak menunjukkan bahawa yang memberi petunjuk, yang mengampunkan segala dosa-dosa hanyalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mana-mana makhluk yang boleh melampaui, melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan perkara ini sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat yang ke-64 tuan-tuan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dalam ayat ini tuan-tuan dan puan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami tidak mengutuskan daripada rasul melainkan agar ia ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika ketika mereka menzalimi diri lalu mereka datang kepada kamu, maka mereka memohon keampunan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memohon keampunan untuk mereka, maka mereka mendapati bahawa Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maknanya nak menunjukkan kat sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada kuasa pengampun. Cuma Rasulullah juga memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala agar insan-insan yang memohon keampunan itu diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah tuan-tuan lihat dalam surah Al-Munafiqun tuan-tuan surah Al-Munafiqun lagi jelas. Bila kita sebut surah Al-Munafiqun tuan-tuan, dia menceritakan kepada kita berkenaan dengan sifat-sifat orang-orang munafik. Sifat-sifat orang munafik ni diceritakan dengan cukup jelas sehingga dinamakan surah ni dengan surah Al-Munafiqun. Kita lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-5 tuan-tuan wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Maksudnya jika dikatakan kepada mereka marilah beriman agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memohon keampunan, maka mereka memalingkan kepala mereka dan kamu melihat mereka berpaling sedangkan mereka bersifat takbur. Ini juga kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu ingin memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar diampunkan dosa-dosa orang-orang munafik ni, tapi sikap orang munafik yang cukup sombong ini menolak akan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ayat ini juga membuktikan bahawa Nabi tak boleh mengampunkan dosa. Hak Nabi hanya memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka ini. Kemudian kita lihat dalam surah Al-Munafiqun lagi pada ayat ke-6, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Sama sahaja bagi mereka, sama ada kamu mohon keampunan bagi mereka atau kamu tidak memohon keampunan, Allah tetap tidak akan mengampunkan mereka. Jadi dah banyak sangat ayat-ayat tuan-tuan. Saya dah sebutkan tadi 3 ayat tuan-tuan yang cukup jelas membuktikan bahawa mana-mana manusia tuan-tuan tak boleh
mengampunkan dosa orang yang menanggung segala dosa-dosa, tuan-tuan. Hatta Nabi SAW juga tak boleh mengampunkan dosa. Ini kan lagi orang yang mendakwa bahawa dia mempunyai kuasa untuk mengampunkan dosa. Ini jelas, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kalau kita belajar tafsir Quran, tuan-tuan, kalau kita baca Quran, saya yakin ramai orang dah baca surah Al-Munafiqun ni kan. Ramai orang baca surah Al-Munafiqun. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, kita khatam Quran dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak sempat nak melihat akan terjemahan dan tafsiran akan ayat tersebut, sehingga Al-Quran itu sekadar bacaan saja, sehingga tidak boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Kalau kita faham, kalau orang-orang yang didakwa ataupun disesatkan oleh kumpulan yang mengatakan bahawa dosa-dosa ini boleh diampunkan, ini menghayati akan ayat-ayat ini, dah pasti mereka akan ingat akan ayat-ayat dalam surah Al-Munafiqun ini kan. Kalau Nabi pun tak boleh nak mengampunkan dosa, ini kan lagi manusia biasa. Ini kan lagi manusia biasa. Jadi, sedangkan tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, dakwaan yang mengatakan kuasa boleh mengampunkan dosa ni sebenarnya, tuan-tuan, dia sebenarnya mereka ambil daripada agama Kristian. Tuan-tuan kalau biasa tengok cara pengamalan orang-orang Kristian, orang-orang Kristian ni, tuan-tuan, dia bila banyak dosa, tuan-tuan, contohnya satu malam tu dia minum arak, dia berzina, na'uzubillah min zalik, dan bila dia berzina tu dia rasa dia menanggung akan sin ataupun dosa tu, tuan-tuan, lantas dia akan buat apa, tuan-tuan? Dia pergi ke gereja. Dia jumpa siapa? Dia jumpalah padri, jumpalah father tu, padri, sebab bagi mereka padri ni adalah wakil Tuhan, dan mereka akan masuk di bilik-bilik yang tertentu, bilik confession ni, tuan-tuan, di mana bilik ni ada satu penghadang antara beliau dengan padri tersebut. Lantas mereka yang berada dalam bilik confession ni akan menceritakan segala dosa yang beliau lakukan. So padri ni akan dengar apa yang diceritakan, dosa-dosa yang dijelaskan oleh penganut ni. Dan akhir di penghujung tu padri akan kata, aku ampunkan dosamu, segala dosa-dosamu diampunkan. Ini sebenarnya adalah amalan orang-orang Kristian. Mereka mendakwa bahawa Rijaluddin ataupun tokoh-tokoh agama mereka ini, secara khususnya padri-padri mereka ini, mempunyai kuasa untuk mengampunkan dosa-dosa penganutnya, tuan-tuan. Ini memang ada, tapi agama yang wujud dalam amalan yang disebut sebagai pengakuan dosa, confession. Confession ni, tuan-tuan, padri diberi kuasa untuk mendengar pengakuan dosa dan seterusnya mengisytiharkan segala dosa-dosamu telah diampunkan. Senang, tuan-tuan, senang nak masuk syurga. Tak payahlah kita taubat nasuha, tak payahlah kita mengingatkan segala dosa-dosa lampau. Cukup jumpa dengan orang-orang yang kita rasa tokoh-tokoh agama, kita minta agar dia ampunkan dosa kita, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, jadi kembali balik pada persoalan, macam mana ajaran sesat ni ada modal sehingga boleh menjual akan idea-idea bahawa mereka ada kuasa untuk mengampunkan dosa. Dia bukan kosong-kosong, dia ada juga hujah, ada dalil ni, tuan-tuan. Dan lebih memeranjatkan lagi, mereka berdalil dengan dalil Al-Quran. Kita kalau orang kita, tuan-tuan, dengar dalil Quran lagi, ini biar betul ni, betul lah dalil Quran ni. Apa dalil, tuan-tuan? Kita lihat
ada satu nas Al-Quran yang berbunyi dalam surah Al-Jathiyah, tuan-tuan. Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Maksud ayat ini, katakanlah wahai Muhammad kepada golongan beriman agar mereka mengampunkan terhadap golongan yang tidak takut akan hari-hari Allah, kerana Allah akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang dilakukan, apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan. Saya ulang balik, tuan-tuan. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Muhammad kepada golongan beriman agar mereka mengampunkan terhadap golongan yang tidak takut akan hari-hari Allah, kerana Allah akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang dilakukan. Daripada ayat ni, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, tuan-tuan lihat Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Ini ayat yang mereka bolkan, yang mereka dakwa bahawa orang-orang beriman boleh mengampunkan dosa orang-orang biasa, ataupun orang-orang yang melakukan kesalahan. Bermaksud kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai tahap keimanan yang tinggi ni mampu mengampunkan dosa. Apa dalilnya? Tu dalam surah ni pun sebut. Katakanlah wahai Muhammad kepada golongan beriman agar mereka mengampunkan terhadap golongan yang tidak takut pada hari-hari Allah. Ini membuktikan bahawa orang-orang beriman boleh ampunkan dosa. Jadi tok guru yang mempotretkan diri mereka ini mempunyai iman yang hebat dan sebagainya, boleh mengampunkan dosa-dosa. Ini bukti dia, tuan-tuan. Sedangkan kalau kita lihat, tuan-tuan, sebelum kita nak mengambil sesuatu ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil, tuan-tuan, kita kena lihat sebab asbabun nuzul ayat. Sebab bagaimana, kenapa ayat ini diturunkan, dan apakah maksud yaghfiru itu sebenarnya, yang orang beriman tu boleh ampunkan dosa atau macam mana. Jadi kita lihat, tuan-tuan, dalam nas ini golongan beriman disuruh mengampunkan dosa-dosa golongan awam yang tidak mantap imannya. Oleh itu, guru ajaran yang tinggi makam kerohaniannya mempunyai kuasa mengampunkan dosa orang-orang awam. Jadi untuk menghadapi dakwaan ini, tuan-tuan, kita kena lihat nas Al-Quran tersebut adalah benar, namun kena fahami ia dengan betul. Sebab itu apa pun sekalian nas Al-Quran, tuan-tuan tak boleh ambil secara literal. Kalau terjemah secara literal, secara terjemahan biasa, kadang-kadang dia boleh membawa kepada kesilapan dalam memahami makna. Betul kenapa ulama-ulama mendatangkan akan tafsir Quran, tuan-tuan. Tafsir Quran tu apa, tuan-tuan? Untuk diperjelaskan akan maksud sebenarnya ayat. Saya pernah sebut sebelum ni, tuan-tuan, susah ustaz, nak cari tafsir ni bukan mudah, nak kena pergi library. Lepas tu kadang-kadang kita hadapi masalah, hadapi problem-problem ni mungkin ketika kita berada di office dan sebagainya, kan. Macam mana kita nak refer? Kan takkan balik-balik rumah je dah lupa dah. Sekarang, tuan-tuan, senang, tuan-tuan. Kita ada website tafsir Quran, kita ada apps. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi dalam pertemuan kita yang awal-awal dulu, kan, saya promote pada tuan-tuan, kan, tuan-tuan Google aja celik tafsir dan diikuti dengan surah dan ayat surah tersebut. Celik tafsir. Jadi di mana-mana tuan-tuan berada, dalam bas ke, di office ke, di kedai kopi ke, celik, type aja dekat tuan-tuan punya smartphone tu, celik tafsir, diikuti dengan nama surah dan berapa ayatnya, ayat ke berapa.
dan dia akan keluarkan dengan terjemahan ayat tersebut in English, in Malay, dan diikuti dengan penafsirannya tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan rahimakumullah, ini caranya tuan-tuan kita nak memahami tafsir Al-Quran. Oleh kerana itu tuan-tuan rahimakumullah, daripada ayat ini yang disebut qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun, ini kita cuba lihat pandangan Imam Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini. Imam Qurtubi mengatakan bahawa ayat ini diturunkan tak kala berlakunya ketegangan antara Umar Ibn Khattab dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul tuan-tuan. Siapa Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ni adalah Rasul Munafikin, ketua geng orang-orang munafik. Dan kita lihat dalam peperangan Bani Mustalik tuan-tuan, Abdullah bin Ubay telah menghantar hambanya untuk mengambil air. Zaman dulu tuan-tuan, di mana ada pipe macam kita tuan-tuan, nak ambil air kena ambil air kat perigi. So bila nak ambil air kat perigi ni pun kena beratur pula tu. Sebab mungkin bekalan air tu perigi mereka tak mencakupi, tak cukup. Jadi mereka terpaksa menunggu giliran, beratur ambil tunggu giliran untuk mengambil bekalan air. Jadi berkebetulan Abdullah bin Ubay ni dia lambat hantar hambanya, sehingga menyebabkan giliran hambanya ini lambat sampai ke tempat sumber air tu, sehingga gilirannya diambil oleh orang lain. So siapa yang ambil tuan-tuan? Yang ambil adalah hamba kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi setelah selesai urusan pengambilan air oleh hamba Sayyidina Umar, barulah tiba giliran hamba Abdullah bin Ubay, sehingga menyebabkan hamba ini bila balik ke rumah, mereka lambat sehingga dimarahi oleh Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay bila bertanya kepada hambanya, kenapa kamu lewat? Dia kata bahawa kerana hamba Sayyidina Umar telah mengambil dahulu akan air tersebut. So sebenarnya bukan salah hamba Sayyidina Umar, tapi salah hamba Abdullah bin Ubay yang sampai lambat tuan-tuan. Jadi daripada situlah kita lihat bagaimana Abdullah bin Ubay kerana kelewatan itu, bila didengar sahaja bahawa sumber air atau bekalan air nak diberi kepada Abu Bakar, nak diberi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula Abdullah bin Ubay marah-marah sambil mulutnya mencerca akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang berlaku ini sampai ke telinga, ke pendengaran Umar radhiyallahu taala anhu, sehingga beliau menghunuskan pedangnya untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Tengok peranan para sahabat tuan-tuan. Dia pantang dengar kalau ada orang yang memperkecilkan, lebih-lebih lagi menghina akan Rasulullah SAW. Terus hunus pedang, terus nak menzahirkan rasa tak puas hati dia. Jadi kemarahan Sayyidina Umar ni telah dibendung oleh baginda Rasulullah SAW. Dan apa yang berlaku kepada Sayyidina Umar ni tuan-tuan dan Abdullah bin Ubay ni menyebabkan turun ayat ni. Turun ayat ni tuan-tuan. So apa ayat dia? Turun ayat ni, katakanlah wahai Muhammad kepada golongan beriman. Beriman ni dia refer kepada Sayyidina Umar, agar mereka bukan mengampunkan tuan-tuan, memaafkan. Mengampunkan di situ bermaksud memaafkan terhadap golongan yang tidak takut pada hari-hari Allah. Maknanya dia refer kepada siapa? Dia refer kepada Abdullah bin Ubay. Kerana Allah akan membalas sesuatu kaum terhadap apa yang dilakukan. Jadi kalau tuan-tuan lihat asbabun nuzul ayat ini, juga dah jelas bahawa tak kena kita guna ayat ini sebagai nak membuktikan bahawa orang beriman itu boleh mengampunkan dosa. Ayat ini diturunkan bukan nak mengampunkan dosa, tetapi sebenarnya ayat ini nak menasihati Sayyidina Umar agar Sayyidina Umar kawal marahnya dan maafkan sahaja orang-orang yang jahil ini. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala nanti
akan membalas kaum-kaum yang menentang dan kaum-kaum apa sahaja yang telah mereka lakukan dan tidak mau beristighfar dan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada ayat ini tuan-tuan kita jelas kepada kita bahawa kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil literal ayat itu menjadi hujah untuk kita menjual modal kita, tuan-tuan. Ini antara ayat yang cukup penting dan jelas, kerana jikalau kita tak faham akan penafsirannya akan menyebab kita juga mudah terpengaruh dengan modal-modal yang dijual oleh ajaran-ajaran sesat ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, apa sekalipun tuan-tuan kalaulah apa sekalipun kisah ataupun apa sahaja pun cerita dan modal yang mereka gunakan, yang mana ada orang yang boleh mengampunkan dosa manusia yang lain, ini semua adalah sekadar satu mainan, satu jual dan murahan, kerana sesungguhnya di penghujungnya tuan-tuan, yang hanya boleh mengampunkan dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, katakanlah kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu semua kecewa, janganlah kamu semua berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa keseluruhannya. Kan kita tahu kan, Allah akan mengampunkan dosa-dosa, walaupun dosa kabair, dosa-dosa besar sekalipun, tetap Allah akan ampunkan jikalau seorang insan itu taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian ditutupkan ayat ini dengan mengatakan innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-ghafur ar-rahim. Besar macam mana pun dosa, tetap Allah akan ampunkan, kecuali dosa syirik, tuan-tuan. Dosa syirik ini Allah ampun, tuan-tuan, kalau dia bertaubat. Tapi kalau dia tak bertaubat, dia mati dalam kesyirikan, inilah dosa-dosa yang Allah tak boleh ampun. Sebab tu syirik ni, tuan-tuan, syirik yang orang kata peringkat dosa yang paling berat, peringkat dosa yang paling berat, yang sukar untuk ditebus. Boleh tebus, dia kena kembali balik ke pangkal jalan, dia kena bertaubat, dia kena insaf. Tapi kalau tidak berlaku perkara tersebut, kalau dia mati dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik, kita bimbang bahawa dosa-dosanya tidak akan diampun. Dan bila dosa tidak akan diampun, tuan-tuan, kita akan dihumbankan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, daripada sini tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita dapati macam mana boleh timbulnya kuasa mengampunkan dosa. Saya melihat ciri-ciri pendakwaan peribadi-peribadi tertentu yang dia boleh mengampunkan dosa ni adalah satu benda yang biasa. Sebab apa saya kata biasa? Sebab memang hadis di akhir zaman nanti akan keluar ad-dajjalun. Dajjalun ni, tuan-tuan, adalah dajjal-dajjal yang mengaku dirinya nabi, dan sampai satu tahap dia mengaku yang dia boleh mengampunkan dosa-dosa orang. Memang di akhir zaman antara tanda-tanda hari kiamat adalah, antara tanda-tanda hari kiamat kecil, akan lahir mereka yang mendakwa bahawa
bahawa diri mereka ni Nabi, Imam Mahdi dan sebagainya, dan ada kuasa untuk mengampunkan dosa. Tapi yang masalahnya tuan-tuan adalah kita. Kita ni disebabkan dalam suasana kita dah belajar sekalipun, kadang-kadang disebabkan kita tidak memahami ataupun tidak belajar dengan erti kata yang sebenarnya, menyebabkan kita mudah terpesona dengan ajakan-ajakan ini, sampaikan kita mudah terpengaruh. Yang kedua tuan-tuan, apabila banyak dosa ni tuan-tuan kan, pastinya seorang insan tu dia nak cepat agar dosanya dihapuskan. Dia nak bukti bahawa ada pembuktian bahawa dosanya diampunkan. Itu yang mudah tu, sehingga menyebabkan orang menggunakan material tu sebagai bukti bahawa dosanya telah diampunkan. Ini yang kita sukar nak. Dia biasanya akan menghinggapi orang-orang yang tidak kuat imannya, orang tidak berilmu. Sedangkan kita tahu dosa ni dosa yang kita tak nampak. Bila dosa tak nampak ni tuan-tuan, bila tak nampak dosa ni, maka pada ketika itulah sebenarnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sebagai bukti kita bahawa Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kita kena yakin bahawa bila kita meletakkan keyakinan kita bahawa Allah ni bersifat dengan pengampun, Allah bersifat dengan rahim, segala dosa-dosa kita ini akan diampunkan oleh Allah. Lebih-lebih lagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita, bila kita berhadapan dengan dosa, kita kena bertaubat, kita kena beristighfar, kita kena bertaubat. Dan taubat yang paling penting tuan-tuan, taubat yang paling tinggi adalah taubat nasuha. Taubat kita menyesali di atas segala apa yang kita lakukan, dan kita berazam untuk tinggalkan akan kemaksiatan ataupun kemungkaran yang kita lakukan ni tuan-tuan. Azan ke? Ini kita berhenti sebentar untuk lakukan azan, insya-Allah.
tuan-tuan dan puan rahimakumullah, saya ulang balik ayat tuan-tuan ayat yang mengatakan bahawa tidak ada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala boleh mengampunkan dosa, dan hak mengampunkan dosa hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka dengan melakukan maksiat-maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tuan-tuan. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan rahimakumullah, mana-mana fahaman yang menawarkan fahaman ajaran yang menawarkan proses pengampunan dosa, sama ada kos ke ataupun tak ada kos, tuan-tuan, maka dia adalah fahaman yang menyeleweng, fahaman yang sesat, dan fahaman yang melampau daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, memberkahi kita semua, tuan-tuan. Dan dengan kita mengenali ciri-ciri ajaran sesat ini, dia seumpama sebagai satu pagar, tuan-tuan, pagar kepada segala tanaman-tanaman kita yang telah kita tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman-tanaman yang telah kita tanam dalam ruangan kita. Jadi pagar-pagar ini perlu dipacakkan, tuan-tuan, agar dia dapat memelihara segala tanaman-tanaman ini daripada serangga, daripada haiwan-haiwan buas, tuan-tuan. Sebab itu perlunya kita untuk mengenali ciri-ciri ajaran-ajaran sesat agar kita tidak turut serta menyeleweng dan terjerumus dalam lembah maksiat. Na'udzubillah min zalik. Sekadar itu sahaja sedikit perkongsian berkenaan dengan ciri yang ketujuh, iaitu kuasa mengampunkan dosa. InsyaAllah panjang umur, tuan-tuan, kita akan melihat ciri yang ke-8 pula, tuan-tuan, iaitu dakwaan bahawa wahyu Tuhan masih lagi turun. Ini pun nampak macam pelik, tuan-tuan, nampak macam apalah, tapi sebenarnya, tuan-tuan, masih lagi wujud, masih lagi ada insan-insan yang mendakwa bahawa wahyu Allah masih lagi turun, dan ramai pula pengikutnya di Nusantara kita, di Malaysia, di Indonesia. Jadi ini antara yang kita juga kena tahu. Lebih-lebih lagi kalau kita tahu, tuan-tuan, kita dah awal-awal letak kita punya benteng kita, bahawa insan-insan seperti ini tak perlu kita layan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh la rada li fadlika wa la ma'buda bihaqqi siwak. Allahumma inna nas'aluka bi nuri wajhika alladhi ashrakat lahu samawati wal ard an taghfir lana dhunubana wa khatayana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum